Assalamualaikum dan salam sejahtera to all of you who are attending today. Alright, so saya Sarah merupakan host anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan mempunyai satu webinar yang bertajuk Upskilling Digital Technology Talent through Malaysian Skill Certification System. Alright, jadi di Malaysia ni jabatan yang memainkan peranan dalam skills development adalah JPK, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi pada pagi ini kita akan ada wakil daripada pihak JPK yang akan menerangkan lebih lanjut mengenai skill certification system yang ada di Malaysia. Termasuklah persijilan dia, and then apprenticeship system melalui SLDN, Skim Latihan Dual Nasional, dan juga certification melalui recognition of prior learning. Maksudnya tanpa anda perlu menghadiri kelas, sebenarnya anda boleh mendapatkan sijil kemahiran. Dan kita juga ada perkongsian daripada pihak industri, iaitu Lescopac yang merupakan salah sebuah syarikat SLDN. Jadi sesi ini akan dimoderatekan oleh MDEC selaku industry lead body di bahagian digital technology. Dan untuk pengetahuan semua attendees pada pagi ini, disebabkan oleh situasi COVID, jadi sesi ini merupakan satu sesi rakaman, iaitu pre-recorded. Tapi jangan risau sebab wakil JPK dan juga wakil industri ada untuk menjawab sebarang persoalan yang anda ada mengenai Malaysian Skill Certification. Dan yang paling menarik, ni you all kena stay sampai the end of the session because we have online shopping vouchers to give away kepada 3 penonton bertuah pada hari ini. Jadi kita akan ada quiz session, jadi stay tune until the end. So I hope that all of you akan mendapat maklumat yang berkaitanlah mengenai skill certification dan juga dapat memanfaatkan sesi kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, let's start the seminar. Salam sejahtera saudara-saudari penonton webinar sekalian yang berada di mana-mana saja. Pada hari ini kami ada satu webinar khas JPK yang memberi manfaat kepada anda semua. Ini bertajuk Memperkasa Bakat Digital melalui program Sijil Kemahiran Malaysia. Nama saya Alan dari Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC. Baiklah saudara-saudari, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita berkenalan dengan panel-panel yang hebat-hebat belaka. Kita mulakan dengan Encik Abdul Karim, iaitu Ketua Penolongan Pengarah Bahagian Kerjasama Strategik BKS. Cik Niza Tunisa binti Zaidun, penolong kanan pengarah cawangan PPT, pengiktirafan pencapaian terdahulu. Betul. Dan Puan Atika Nur Muhammad Razali, itu koordinator SDN Lescopac Animation Academy. Betul. LCAA. Sekarang saya memberi peluang kepada setiap panel untuk memberi sedikit pencerahan tentang fungsi atau peranan bahagian masing-masing. Ya, terima kasih Mr. Alan. Nama saya Abdul Karim bin Rahman. Saya telah berkhidmat di JPK sejak pada bulan Mei 2008, iaitu hampir 13 tahun lah, 12 tahun. Dan saya ditugaskan di bahagian kerjasama strategik, di mana saya terlibat di dalam unit industry lead body lah, yang mula ditubuhkan pada tahun 2010, dirancang dan beroperasi pada 2011. Kemudian tujuan industry lead body ini adalah untuk merancang dan mengatur strategi kepada sektor-sektor yang di dalam industri. Dan pada masa sekarang kita ada 32 industry lead body dan dalam pelbagai sektor di negara ini. Angka itu akan bertambah dari tahun ke tahun. Dan dalam ILB itu saya dipertanggungjawabkan kepada 4 ILB, iaitu yang pertama adalah FINAS, iaitu dalam creative content. Kemudian yang kedua adalah MDEC, dulu adalah dalam ICT, sekarang ni adalah dalam digital technology. Dan yang ketiga adalah Cyber Security Malaysia,
di dalam keselamatan cyber, dan kita ada MTSFB Malaysian MTSSB ya, di dalam sektor komunikasi. Itu ada 4 sektor yang saya jaga, di mana dekat dalam sektor tu yang penting ada bagi kita adalah kita tengok skop pekerjaan dia. Pertama, apabila kita lantik ILB tu, kita akan mengatur strategi pertama untuk tengok kita membangunkan OF, Occupational Analysis, OA dulu, Occupational Analysis. Sekarang ni dikenali sebagai OF, Occupational Framework, untuk kita tengok berapa banyak bidang pekerjaan yang ada dekat dalam sektor tersebut. Untuk tahun ini saya jaga, di mana kita MDEC telah membangunkan kajian OF untuk melihat skop pekerjaan di dalam digital teknologi. Saya ucapkan terima kasih, dan benda tu telah kita perolehi dan akan diedarkanlah sedikit masa nanti. Pada tahun ini juga lah JPK ada membuat restruktur juga, di mana BKS itu telah ditukar nama kepada Hubungan Industri Kerjasama Strategik, di mana tugas saya tidak menjaga ILB lagi dah. MDEC mungkin saya tak jaga, mungkin bahagian lain dekat dalam MDEC, dan saya telah ditugaskan di dalam bahagian pengiktirafan. Mana ada sijil-sijil tu kita akan siamatarakan untuk kita jadikan single certification yang telah diwawarkan, dan untuk merangsang kepada inilah tugas saya yang utama sekarang ini adalah pengiktirafan JPA, kemudian pengiktirafan badan profesional dengan SKM lah, Sijil Kemahiran Malaysia. Jadi rasa itu adalah lebih mencabar dekat saya untuk menaik lagi kepada industri untuk penerimaan kepada masyarakat kepada SKM. Itu saja Tuan Moderator. Terima kasih Encik Karim. Kita teruskan dengan Encik Niza. Okay, terima kasih Mr. Alan. Saya Nizatun Nisa binti Zaidun, bertugas di Jabatan Pembangunan Kemahiran bermula daripada tahun 2010 ya, dan saya ditugaskan di bahagian persijilan dan kompetensi, di mana bahagian saya ni bertanggungjawab mempersijilkan sijil kemahiran Malaysia, diploma kemahiran Malaysia dan diploma lanjutan kemahiran Malaysia kepada pekerja-pekerja, kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah melalui pelbagai kaedah, dan kaedah-kaedah ini kita akan terangkan lebih lanjut seterusnya lah dalam sesi temu bual ni. Okey, saya itu saja. Terima kasih. Atika. Terima kasih Mr. Alan. Saya Atika Nur binti Muhammad Razali, salah seorang trainer dan juga penyelaras SLDN. Saya bermula sejak tahun 2015, di mana Leskopa Animation Academy juga ditubuhkan pada Mac 2015. Tugas dan tanggungjawab saya sebagai trainer adalah untuk mengajar bahagian teori, memantau dan melaksanakan peperiksaan, serta tugas sebagai penyelaras adalah saya perlu menyelia tugas dan tanggungjawab pelatih. Selain itu, saya perlu merangka program orientasi, membuat pendaftaran peperiksaan. Jadi di Leskopa Animation Academy juga saya menjadi pioneer trainer di sana. Okey. Leskopa Animation Academy merupakan salah sebuah anak syarikat kepada Leskopa Production, yang mana sekaligus kita menerima tunjuk ajar direct daripada pakar industri. Okey. Itu sahaja sedikit daripada Leskopa Animation Academy. Terima kasih Fatika. Para penonton sekalian, sebelum kita mulakan webinar ini, izinkan saya untuk memberi sedikit latar belakang mengenai Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun lebih dikenali sebagai JPK. JPK merupakan jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang telah ditubuhkan pada tahun 1989. Antara peranan utamanya termasuk 1.
menilai dan mengesyorkan secara berterusan keperluan kemahiran pada masa kini dan akan datang bagi tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Kedua, mengesan dan menilai pelaksanaan aktiviti-aktiviti dan program-program latihan vocational. Ketiga, menilai dan menentukan keperluan untuk memperkembangkan program-program latihan sedia ada atau penubuhan program-program latihan baru. Dan keempat, memberi nasihat kepada kerajaan ke atas kesesuaian cadangan-cadangan mengenai program-program latihan vocational. Saudara-saudari, memandangkan tanggungjawab KPK amat besar lagi kritikal ini, pelbagai badan peneraju industri ataupun ILB yang telah di mana hari perkataan ini kan, 32 untuk menjadi perkembangan industri spesifik. Jadi untuk industri digital teknologi, pihak MDEC lah yang menjadi tanggungjawab di pihak MDEC untuk bersama dengan JPK untuk kita merangsang bahawa tenaga manusia mahir ni dapat dilaksanakan dalam bahagian digital yang kita nampak kekurangannya agak ketara buat masa ni. Kita harap benda tu akan dapat kita laksanakan dengan lebih efisien lah. Jadi pada tahun lepas, pihak MDEC telah berjaya membangunkan 2 NOS baru, iaitu satu software development dan satu lagi 3D game asset production. Dan dalam pada itu kami juga telah menghasilkan kajian occupational framework mana Encik Karim tadi, dan ini merupakan langkah pertama ke arah pengemaskinian occupational framework bagi teknologi digital. Saya rasa pembangunan NOS dan juga pengemaskinian OF ni amat kritikal sekali untuk memastikan semua pelajar TVET dan juga calon-calon SKM ni dapat menimba ilmu yang paling relevan. Bagi anda yang mempunyai soalan, sila typekan di ruang chat dan anda berpeluang untuk memenangi Shopee voucher. Kita akan pilih penonton bertuah, jadi tontonlah sehingga ke akhir rancangan ini. Rasa kita boleh mulakan dengan webinar ni dengan soalan pertama. Dengan keadaan situasi pandemik, permintaan terhadap bakat terutama dalam bidang teknologi digital dilihat meningkat disebabkan pendigitalan syarikat dan perniagaan. Jika kita lihat laporan WEF 2020, pekerjaan yang mempunyai permintaan paling tinggi adalah berkaitan teknologi. Apakah inisiatif yang telah dijalankan oleh JPK untuk menyelesaikan isu bakat mahir? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Itu adalah satu soalan yang sering diperkatakan pada masa ni. Kalau kita tengok untuk masa sekarang, masa kini, dan hari ni semalam adalah kita tengok tertinggi kita punya pandemik itu, dan iaitu 3,000 lebih. Kemudian kalau kita tengok masa kini teknologi digital memainkan peranan paling penting dalam urusan seharian. Kalau kita tengok dekat supermarket pun ada video yang digital, equipment digital dipasang untuk tengok siapa yang ada COVID, tak ada COVID. Dan kalau kita tengok benda-benda itu begitu penting. Sebab apabila saya katakan penting, sekiranya tak ada benda tu, kita tak boleh mengesan siapa ada COVID, dan satu pasar raya akan berkena COVID tersebut. Jadi peranan digital teknologi ini amat penting, seperti mana yang dicatatkan tadi dekat dalam World Economic Forum tu. Dia ada banyak kepada teknologi-teknologi terbaru yang update teknologi yang digunakan pada masa pandemik ni. Jadi kalau kita tengok dan dekat dalam kerja, kebanyakan kita sekarang ni kebanyakan bekerja dari rumah lah, BDR ataupun work from home bagi syarikat swasta punya lah. Lepas tu ia memerlukan alat urusan seharian seperti mesyuarat, membuat pesanan, pembank, dan apa-apa urusan betul adalah di atas talian. Jadi benda ni akan diselesaikan dengan lebih mudah dan efisien dan lebih cekap lah, yang dipanggil norma baru lah. Itu yang kita ingin memperkemaskan, menaikkan lagi lah. Maksudnya digital teknologi ini very important lah. Inisiatif yang dijalankan oleh JPK untuk menyelesaikan isu bakat mahir dalam digital dengan melantik MDEC lah sebagai peneraju industri dalam sektor digital teknologi untuk melahirkan modal insan yang lebih kompeten dalam bahagian digital.
Dan kalau kita tengok juga, MDEC telah membuat satu talent report, ini talent report pada tahun 2017. Kita dapati bahawa untuk menghasilkan kekompetisi itu banyak, ya. Maksudnya untuk menjelang tahun dia buat dalam 2017 hingga 2020, kita tengokkan 3 hingga 4 kali ganda. Pada 2017 tu kita nak orang-orang yang kompeten pada bidang tersebut. Kita perlukan ramai yang mahir kepada digital tersebutlah. Jadi itu saya ucapkan syabas dengan menghasilkan digital report 2017, dan kita tengok benda tu memang diperlukan masa kini, dan kita dapat dengan ada benda yang 2017 kita buat tu, perkembangan ni ada langkah-langkah tersebut berjaga-jaga tu adalah, dan kita dapati bahawa kita dapat tackle dengan masyarakat, dapat tackle dengan sepenuhnya. Selain dari itu, kita dah mengadakan OF untuk digital teknologi dan juga untuk pengetahuan semua jugalah. Kita di bahagian JPK juga telah membangunkan NOS yang dibangunkan berkaitan dengan 42 NOS berkaitan dengan IR 4.0. 42 NOS iaitu kebanyakan otomotif, ada otomotif yang ada IR 4.0 dan ada macam-macam yang kita laksanakan untuk menjadi panduan, iaitu silibus, iaitu kepada standard, ya, standard untuk kita untuk jadikan silibus untuk bagi tujuan pembelajaran. Itu adalah penting sebagai kita ada guideline dia mengikut kepada kehendak industri. Sebab NOS dibangunkan mengikut kehendak industri. Jadi saya rasa itu adalah tujuan dia. Digital memang penting sekarang ni dan adalah satu norma baru yang perlu kita pertingkatkan untuk menjadi dia lebih strong. Kita harapkan MDEC dengan bekerjasama dengan JPK dan tanggungjawab JPK untuk membangunkan modal insan dalam bahagian digital ni dapat kita laksanakan dengan lebih efektif dan nampaklah dan diiktiraf. Untuk yang penting adalah saya dalam pengiktirafan nanti diiktiraf di dunia lah, ya. Untuk digital ni terutama pada COVID ni adalah satu kita punya peluang, ruang dan peluang untuk kita memperkasakan digital. Saya rasa sekian, terima kasih Mr. Allen. Soalan kedua tu mungkin saya boleh tujukan kepada Cik Niza kan. Kadar kebolehpasaran di kalangan graduan TVET adalah tinggi kerana mereka berkemahiran dan bersedia untuk pasaran kerja. Apakah kaedah untuk menggalakkan lebih ramai orang muda mengikuti pengajian TVET? Okey, terima kasih Helen. Okey, TVET sejak 2-3 tahun kebelakangan ini memang banyak orang memperkatakan tentang TVET, ya, technical dan vocational teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Okey, TVET di Malaysia merupakan kolaborasi strategik bagi pihak berkepentingan, utama 7 kementerian yang melibatkan 14 agensi bagi meningkatkan keupayaan dan keberkesanan TVET di Malaysia, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang melibatkan kerangka pelan tindakan telah dibangunkan oleh Jawatan Kuasa Kerja di bawah Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan ataupun MPKK, supaya ia menjadi dasar dan polisi serta rujukan utama kepada semua pemain utama TVET di Malaysia, ya. Okey, di bawah Trust Strategik bagi Modal Insan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, kerajaan telah menyasarkan sekurang-kurangnya 60% lepasan SPM melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET dan seterusnya mencapai sasaran 35% pekerja berkemahiran tinggi dalam guna tenaga negara, ya. Data-data semasa membuktikan lulusan TVET lebih mudah mendapat pekerjaan. Okay. Lulusan politeknik yang mendapat pekerjaan meningkat daripada 79.5% pada tahun 2015 kepada
96.1% pada tahun 2018. Ya. Sementara lulusan daripada college community yang mendapat pekerjaan meningkat daripada 91.2% pada tahun 2015 kepada 96.5% pada tahun 2018. Ya. Jadi secara keseluruhan 92% lulusan TVET mendapat pekerjaan berbanding 30,765 graduan atau 59.9% graduan peringkat pengajian ijazah pertama dan ke atas yang belum bekerja selepas 1 tahun tamat pengajian. Ya. Jadi TVET ni untuk menarik lebih ramai pelajar mengikuti aliran TVET, kita kena meyakinkanlah kepada mereka bahawa TVET ini adalah jika mereka melalui TVET, peluang untuk mendapat pekerjaan tu lebih luas, lebih mudah. Ya, lebih besarlah. Ya, sebab kita tak ada retraining, reskill, kita dah ada skill lah. Kita ambil pekerja yang ada skill agak lebih mudah dah. Sebab dia ada kompetensi dekat dalam pembelajaran dia, dekat dalam yang apa tu. Saya rasa itu agak dari statistik tu nampaknya TVET ni pun berkesan juga Ya. Jadi industri dia lebih cenderung untuk mengambil pekerja-pekerja yang ada skill, yang ada background skill, ya, terutama yang melalui TVET ni lah berbanding dari segi akademik, ya. Ini untuk di industri. Okey. Encik Karim, apakah kelebihan persejalan kemahiran Malaysia? Persejalan kemahiran Malaysia ni, saya pertama sekali saya akan bercerita kepada sistem persejalan kemahiran Malaysia yang ada 3 tu lah. Di mana sistem persejalan Malaysia kita tu, kita ada sistem latihan program bertauliah, iaitu di mana kita ada IKBN, ILP dan sebagainya, dan banyak lagi lah ya yang menjalankannya. Kita ada 1,200 pusat bertauliah yang menjalankan, kita bagi slab lah, sistem latihan program bertauliah tu. Kemudian SPKM ni juga, yang kedua adalah SLDN. Ini yang kita nak fokus betul lah dengan industri. Dan yang ketiga adalah secara PPT. Mana siapa yang ada pengalaman tersebut boleh kita buat secara PPT. Sekiranya apabila kita mapping lah 70 hingga 80% tersebut daripada kemahiran yang dilakukan kerja seharian tu kena dengan dalam NOS, kita boleh beri dia sijil PPT lah. Dari segi kelebihan sijil SKM itu sendiri, yang pertama diiktiraf oleh kerajaan. Jadi yang kedua adalah diiktiraf industri. Ini yang kita harap kepada industri lead body dan kita lantik tu. Yang sebenar ada tujuan KSM lantik, yang sebenar bukan kita lantik. Yang industri lead ini adalah jawatan kuasa kabinet yang mengarahkan Kementerian Sumber Manusia pada tahun 2009. Dan proses itu mengambil masa lebih kurang dalam 1 tahun lebih, kemudian baru dijalankan pada 2011. Yang kedua, yang ketiga adalah semua kita punya standard ni, standard pekerjaan NOS ni. Tak ada NOS, kita tidak boleh buat latihan kemahiran ni. Dengan ada NOS, ini adalah sumber rujukan utama kita. Dan semua rujukan NOS ni kita akan bangunkan mengikut kepada keperluan industri. Setiap 5 tahun sekali kita akan perbaharui ikut sekiranya ada perubahan teknologi dekat dalam industri tersebut. Dan selain itu kita boleh untuk pembangunan kerjaya dan sebagainya lah. Dan rasa itu saja cukup saya Mr. Alan. Terima kasih. Terima kasih Karim. Sebagai peringatan pada para penonton webinar ini, sekiranya anda ada sebarang pertanyaan ataupun soalan kepada para panel, tolong typekan dekat ruangan chat kat bawah tu Okey, mari kita teruskan dengan webinar dan kita fokuskan kepada SLDN sekarang dan tujukan soalan ni khas kepada Atika Kita selalu mendengar mengenai kadar permintaan dan penghasilan bakat yang tidak selaras di antara bahagian akademik dan industri. Adalah penting untuk memastikan pembangunan bakat adalah bertepatan dengan permintaan industri. Salah satunya adalah melalui program skim latihan dual nasional ataupun SLDN.
Boleh kan Puan Tika terangkan apa sebenarnya SLDN ni? Okey, terima kasih Mr. Allen. SLDN itu sendiri membawa masuk sistem latihan dual national, merupakan salah satu kaedah latihan perantis di bawah SPKM. Pelaksanaan SLDN adalah melibatkan kerjasama antara industri itu sendiri dan juga institusi pusat latihan. Dia melibatkan teori dan praktikal. Kebiasaannya kita boleh pilih sama ada 20 hingga 30 adalah teori, 70-80% adalah praktikal. Okey. Kemudian pentauliahan program melalui kaedah SLDN merupakan prosedur yang mana JPK mentauliahkan program yang terdapat di penyedia latihan kemahiran iaitu PLK. Program yang akan ditauliahkan adalah merujuk kepada NOS yang terdapat dalam daftar standard terkini. Macam Les Copa Animation Academy sendiri, kami memegang NOS IT 055-3/2013 3D Production Operation Support. Jadi untuk industri animasi, kita memang memakai NOS tersebut. So pelajar akan menerima CJ kemahiran tahap 3. Okey, dan itu adalah tahap minimum yang perlu pelajar ambil untuk sambung ke diploma kemahiran Malaysia dan ke atas. Okey, sijil akuan pentauliahan pula akan dikeluarkan kepada PLK yang mendapat pentauliahan berdasarkan program kemahiran yang dilaksanakan. Ya, sebenarnya untuk dekat dalam pentauliahan SLDN ni kita tauliah syarikat, ia pentauliahan syarikat dan pusat latihan SLDN. Untuk pusat latihan ni dia belajar teori sebanyak 20 hingga 30% tadi. Betul. Bagi syarikat SLDN ni amali. Dekat mana kita dekat situ kita ada pakar. Ya, pakar industri. Pakar. Misalnya inovasi itu yang akan menunjuk ajak maksud skill, kita dapat skill dekat pakar tersebut lah. Pakar tersebut memang orang industri yang mahir dekat dalam kerja-kerja tersebut. Misal dalam animasi yang apa tadi tu, memang dia tahu melukis, tahu dia punya program-program yang perlu dilaksanakan. Itu adalah untuk yang biasa lah. Sama ada kita boleh pentauliahan SLDN ni, kita boleh pentauliahan syarikat dan juga kita pusat latihan. Sama ada di berasingan, dan kita ada satu lagi, dia boleh ambil dua-dua. Pusat latihan pun dia, pusat latihan dia, dan apa, syarikat dia pun syarikat dia adalah syarikat, dia adalah merupakan pusat SLDN lah. Ini dipanggil pusat bertauliah SLDN. Betul. Itu Les Copa mungkin yang tu kot. Kami Les Copa memang pusat bertauliah SLDN lah, yang mana di pusat latihan itu sendiri mengajar teori, yang mana trainer dia boleh mengajar 25 orang perantis. Manakala di Les Copa Production kami mempunyai 4 coach, yang mana satu coach tu boleh mengajar 5 perantis. So nisbah dia 1/5. Setakat ni kami mempunyai 4 orang coach, yang mana kesemuanya adalah pakar daripada industri. Saya boleh perkenalkan salah seorang-seorang. Yang pertama adalah pengarah untuk animasi. Dia mengarahkan siri Upin Ipin. Dan seterusnya dia adalah pengarah bahagian R&D. Dia membuat research and development dari segi simulasi, dari segi efek. Kemudian coach yang ketiga adalah pengarah untuk filem Puteri. Okey. Dan juga coach yang keempat adalah pengarah untuk filem siri pada zaman dahulu. Dan dua daripada mereka merupakan pengarah untuk filem terbaru kami, iaitu Keris Siamang Tunggal. Jadi memang mereka adalah pakar industri, dan mereka boleh perantis boleh terus direct tanya apa-apa ketidakfahaman ataupun macam mana teknikal. Jadi ilmu ini sangat-sangat berguna dan jarang kita nak dapat dari online, sebab benda ni face to face. Jadi itulah antara program SLDN yang sangat-sangat bagus yang JPK telah implement. Dan saya rasa kita perlu war-warkan lagi perkara ini kepada umum. Jadi Les Copa adalah salah satu syarikat SLDN. Betul kan? Pusat bertauliah SLDN. Pusat bertauliah SLDN. Pusat bertauliah SLDN mengajar teori, yang mana Les Copa Production adalah syarikat yang mengajar praktikal. Jadi apakah manfaat sebagai sebuah syarikat
Tahliah SLDN? Sebagai sebuah syarikat yang bernaung di bawah syarikat SLDN, syarikat dapat mengenal pasti dan menilai tahap kemahiran perantis itu sendiri. Sebab sebelum kita nak serap pekerja, kebiasaannya kita akan ada probation period, betul? Jadi program SLDN ni sendiri bila dia ada setahun 4 bulan, jadi kita dapat menilai perantis tu punya kompetensi, dia punya prestasi sebelum kita ambil dia bekerja. Jadi dekat situ dengan bantuan program SLDN ni sendiri, kita dapat menarik minat orang luar atau orang awam, dan juga ada kebanyakan orang dia ada skill, dia ada macam-macam minat dan dia boleh implement dalam SLDN ini sendiri sebab dia ada 70 hingga 80% praktikal dan dia sangat membantu. Kemudian selain itu, syarikat dapat mengetahui dan memperbaiki hasil kerja perantis dengan membimbing mereka daripada permulaan hinggalah penghasilan sesuatu kerja di dalam studio produksi. Jadi kita kebiasaannya bila manfaat yang kita berikan ini, student ramai yang grab lah, ramai yang kita dapat call, menjadi rebutan sebenarnya. Kebanyakan pelajar-pelajar kami juga, alumni kami sendiri, bukan sahaja fresh graduate. Kebanyakan kan masuk universiti dan juga ILK adalah fresh graduate. Tapi kita sendiri menerima permintaan daripada pelajar-pelajar yang telah tamat diploma dan juga degree. Antaranya diorang pernah mengambil diploma untuk graphic design, diploma architecture. Dan sekarang ni batch kami yang terbaru, dia sedang ambil PhD untuk literature dan dia masuk program SLDN ni untuk dia belajar teknikal macam mana menghasilkan 3D itu sendiri. Sebab dalam 3D itu sendiri, kebanyakan orang akan nampak 3D itu adalah 3D animasi, buat animation, buat pergerakan. Tak, dia sebenarnya luas. Boleh saya rumuskan. Dalam menghasilkan 3D, kita akan belajar macam mana untuk membuat modeling, macam mana kita nak letakkan tekstur pada model tersebut. Selepas kita buat tekstur, macam mana nak letakkan tulang, macam manusia ada tulang. Jadi lepas ada tulang, kita ada controller untuk animator control pergerakan. So kita tak perlu nak select tulang kita satu persatu, lepas tu dia akan menyukakan lah. Jadi bila ada controller, pergerakan animation kita lebih efisien. Jadi selepas itu, selepas proses membuat rigging, kita pergi kepada proses membuat animation. Barulah proses animation, menghidupkan watak itu, bukan sahaja menggerakkan. Jadi kita bagi karakter pada watak tersebut. Jadi sebab itulah kita nampak kadang-kadang ada karakter dia gemuk. So karakter orang gemuk, takkan dia nak berlari laju. So kita hidupkan watak tu mengikut saiz, rupa bentuk dia. Selepas kita buat animation, kita pindah kepada lighting and rendering. So macam dekat studio ni kita ada lighting. So dekat lighting tu kita boleh pilih siang, malam, pagi, petang. So dekat lighting juga kita boleh masukkan mood hujan, mood sedih, mood ceria. So melalui lighting and rendering. Selepas itu kita pindah ke department untuk buat editing and compositing. Compositing pula adalah satu department yang mana kita mencantikkan footage tu, dan juga kita menambah kesan-kesan khas. Kesan-kesan khas dari segi letupan, asap. Okey, lepas tu kita tambah lagi kalau dia naik kereta, dia buat brake mengejut, kita ada seret kan, seret, ada asap, mungkin kamera ada shake sikit. So itu adalah tugas bahagian compositing. Dan juga dari segi editing pula, kita akan record audio, kita akan buat foley effect. Contohlah Upin Ipin berlari dekat rumah Opah dekat atas papan, so kita akan record. Dan contoh lain, masak sate, kita boleh buat bunyi sate tu, nama dia foley effect lah. Kemudian kita akan create audio dari segi bunyi-bunyian yang lain. Kita akan create lagu. So itu semua bahagian editing audio dan suntingan lah. Kompleks juga Ya, dia sangat besar dan dia banyak. Kita sama juga macam production lain. Kita ada pre-production, production dan juga post-production. Untuk pre-production kita akan bermula dengan skrip lah. Skrip, lepas tu storyboard, concept art,
modeling, rigging, animation, lighting and rendering, editing and compositing, dan kita akan publish keluar macam tu. So, ada apa lagi insentif ke untuk syarikat Australia sini? Okey. Ya, sebenarnya kerajaan telah mengadakan peruntukan yang agak besar untuk kasih insentif kepada pusat latihan dan syarikat SLDN, di mana kalau pada yang dahulu adalah sebanyak RM600, di mana dekat per head student bagi yang coach dekat syarikat dia mendapat RM125 lah untuk satu orang student, perantis lah. Kalau dia ada 5 perantis, kita dalam 5. Jadi benda tu adalah duit untuk perantis. Dan tahun ini kita akan, ya sebenarnya pada tahun sebelum COVID kan kita tengok ni, dan ramai apa ni, kerajaan telah menaikkan insentif tersebut daripada 600 kepada RM1,000 sebulan. Ya, sepanjang latihan diagihkan kepada syarikat, perantis dan institut latihan. Sekarang ini adalah itu pasal sekarang ni daripada 600, dahulu 600, sekarang ni dah 1000. Mulai tahun ni adalah 1000. Itu saja. Atika, bolehkah anda ceritakan pengalaman dan peranan sebagai syarikat SDN? Okey, pengalaman sebagai syarikat SDN adalah saya dapat mendidik dan berkongsi ilmu teknikal secara lebih mendalam dalam bidang animasi 3D kepada perantis. Selain itu juga saya boleh upskilling. Saya punya kemahiran juga. Saya mengajar pelajar, saya juga menaik taraf kemahiran diri saya sebagai syarikat SDN. Saya boleh memilih perantis yang akan dilatih sama ada melalui temuduga atau kaedah lain, dan melantik perantis sebagai pekerja tetap mereka kerana sistem ini membenarkan perantis berkenaan dilatih dan bekerja sekali di syarikat berkenaan. Oleh itu, syarikat boleh melatih perantis mengikut kehendak dan acuan syarikat masing-masing. Untuk syarikat Leskopak, sebelum mereka masuk, mereka memang perlu melalui satu temuduga khas yang mana kita nak tahu dia punya pengetahuan. Ada yang mereka dah pernah masuk belajar tetapi mereka tidak tahu macam mana 3D animasi itu dihasilkan. Ada yang dah tahu, kita boleh tahu kat mana dia punya tahap pengetahuan dia. Jadi ada yang masuk belajar SLDN ni, dia upskilling, dan juga kami buat program train of the trainer, yang mana pengajar-pengajar atau pensyarah-pensyarah, cikgu-cikgu KV, cikgu-cikgu universiti awam dan swasta join program kami untuk menaik taraf atau menambahkan pengetahuan mereka. Kerana kebanyakan cikgu-cikgu ataupun pensyarah ni, mereka contohnya dari bidang mekanikal, mereka ditugaskan mengajar animasi. Jadi tak ada knowledge dan juga apa-apa asas daripada mereka untuk belajar mengajar 3D. Jadi mereka join kami punya kelas asas animasi, yang mana kami ambil program modular yang mana JPK keluarkan. Jadi pengajar tersebut akan menerima sijil pencapaian. Penyata pencapaian. Maknanya setiap satu CU tu, contoh modeling, kita akan daftar dengan JPK dan kita akan buat exam semua. JPK akan keluarkan CJ penyata capaian untuk satu subjek tersebut. So cikgu-cikgu ataupun pensyarah tu akan kumpulkan lah dan dapat keluarkan juga satu SKM bila dah cukup. Okey. Jadi jika ada syarikat yang berminat menjadi sebuah syarikat SDN, bagaimana cara dia? Macam mana cara dia? Sekiranya syarikat lain berminat untuk menjadi syarikat SDN, mereka perlu membuat permohonan melalui pautan www.dsd.gov.my. Kemudian perlu menepati syarat berikutlah yang perlunya adalah mereka perlu ada trainer dalam kemahiran mereka. Contohnya animation, kenalah trainer tu tahu pasal background animation ataupun IT, dia punya subsektor dia. Kemudian dari segi coach pula, dia mesti kena betul-betul ada diploma ataupun degree dalam
bidang tersebut. So satu trainer boleh mengajar 25 perantis, satu coach boleh mengajar 5 orang perantis. Kriteria minimal. Kriteria ada lagi kriteria yang lain. Pusat latihan tersebut perlulah ada kelulusan PBT macam biasalah, perlu ada bomber. Okey, perlu ada bilik kuliah yang dihaskan. Lepas tu perlulah ada facilities yang kondusif. Apakah respon para pelatih dan boleh kongsikan pengalaman serta pencapaian mereka dekat LCA? Pengalaman yang saya boleh kongsikan adalah kami mengajar bermula daripada umur 16 tahun sehingga 40 tahun saya rasa. Antaranya lepasan PMR. Ada di antara mereka yang tak boleh nak ambil SPM, jadi peluang ni yang mereka grab. Dan ada antaranya mereka adalah daripada, yang saya sangat ingat adalah mereka daripada golongan kelainan upaya. Yang mana dia adalah orang yang pemegang kad pekat dan bisu. Pada permulaan dia, saya rasa macam saya takut nak ajar, takut mereka tak faham. Diorang tak boleh dengar, diorang tak boleh nak bercakap. Jadi perlu menggunakan bahasa isyarat. Tetapi saya create lah satu momen yang mana kalau saya sebut situation ni, saya angkat tangan macam ni, saya cakap macam ni. Maksudnya saya try create, dan andai kata mereka masih lagi tidak faham, saya kena type dekat depan. Contohlah saya mengajar teori banyak kepada words kan. Saya explain, diorang akan pandang saya tapi diorang takkan dengar. Tapi saya akan tunjuk video. Lepas tu saya akan repeat 2-3 kali. Saya bagi khas saya cakap dengan pelajar yang normal lain. Saya cakap, okey sekarang part awak dah settle, saya nak fokus pada 3 pelajar ni. Okey, saya tanya, adakah kamu faham? Mereka akan jawab, faham, macam tu. Ada apa-apa soalan, nanti mereka juga akan type. Saya nak tanya, macam mana rigging ni? Macam ni. Jadi itu antara pengalaman lah yang pernah saya lalui. Dan antara yang lain, saya mengajar pelajar autism. Mr. Allen cuba bayangkan, saya tak ada background untuk mengajar autism. Jadi saya buat research macam mana saya nak mengajar pelajar tersebut. Mereka join untuk ambil asas Adobe Photoshop. Tetapi mengajar mereka perlukan kesabaran yang sangat tinggi lah. Kadang kala kita ajar tak sampai 30 saat mereka akan lupa. Tapi mereka sangat bersungguh-sungguh untuk belajar. Jadi Leskopak Animation Academy memberi peluang kepada mereka. Antara pengalaman lain yang boleh saya kongsikan, saya mengajar lapisan umur 35 hingga 40, yang mana sebaya mungkin abang-abang ataupun ayah saya. Saya pada ketika itu pun saya macam sangat risau. Yelah, kita kan level kita muda, mereka lebih tua daripada kita. Tetapi saya tak sangka mereka sangat memberikan komitmen yang tinggi dan mereka sangat respect. Jadi saya membantu mereka untuk upskilling diri mereka. Jadi mereka lebih bila habis program tu, diorang sangat appreciate lah program modular yang JPK buat. Jadi itu antara pengalaman yang lain lah. So untuk perkongsian yang lain adalah pelajar-pelajar kami dari segi pencapaian pula. Pelajar-pelajar kami setakat ni kami mengeluarkan 4 batch untuk full time dan lebih kurang 8 batch untuk bahagian sijil modular lah. Jadi lebih kurang 130 pelatih yang telah kami latih, yang mana alumni mereka ni sekarang bekerja ada antaranya separuh daripadanya masuk bidang 3D animasi lah. Yang boleh saya sebutkan syarikat yang mereka ada sekarang ni adalah di Leskopak Production sendiri sebagai storyboard artist. Kemudian di Lemon Sky Studio, dia menjadi 3D modeler dan juga texture. Dia merupakan pekerja terbaik bulanan dan pernah menerima PS4. Seterusnya mereka, salah seorang daripada itu adalah mereka bekerja di KRU Studio sebagai rotoscoping artist. Ada juga yang bekerja di
Kasra Design sebagai 3D generalist, yang mana dia kena buat semua department lah, generalist kan. Dan juga saya dapat tahu dia punya tangga gaji agak tinggi. Semuanya dah berjaya kan? Ada sebahagian yang ke arah 3D untuk bekerja, ada separuh daripada tu mereka sambung belajar. Ada yang belajar di Les Copa Animation Academy juga dalam bidang 3D, ada yang belajar di Politeknik Ibrahim Sultan Johor, ada yang belajar di Multimedia University untuk degree AR, ada juga yang menjadi pensyarah, dan yang pelajar yang kelainan upaya ni dia mengajar pula di sekolah khas. Jadi itu antara pencapaian yang saya boleh banggakan lah setakat ni. Terima kasih. Sama-sama. Jadi bagi penonton webinar ni, kalau ada sebarang soalan tentang SDN, boleh typekan dekat ruangan chat ni, dekat Zoom ni. Bagi soalan seterusnya, saya tujukan kepada Cik Niza. Boleh kongsikan plan jangka pendek dan jangka panjang JPK dalam menghasilkan bakat, terutamanya bagi sektor teknologi digital. Okey, untuk plan jangka panjang dan plan jangka pendek ya. Untuk plan jangka pendek buat masa ini, kami JPK untuk menangani isu meneruskan sesi latihan dalam keadaan sekarang ni lah, dalam keadaan negara menghadapi isu pandemik COVID-19 ni, di mana kebanyakan latihan memerlukan bersemuka di antara pengajar dan pelatih, sebabnya melibatkan skill dia kena hands on. Betul. Ya, jadi bila tidak dapat bersemuka objektif ataupun option lain adalah secara virtual ataupun secara online, dan kita kena fikirkan bagaimana nak menjalankan latihan yang memerlukan hands on secara online. Macam mana tu? Kita peralatan yang memerlukan mesin, yang memerlukan bahan guna habis di makmal, di lab, semua tu kita tak boleh bawa balik ke rumah. Ya? Dia adalah kebanyakannya ada yang sensitif, yang tak praktikal untuk dibawa keluar daripada institut. Jadi itu kita kena, kalau soft skill mungkin boleh, contoh bidang IT, contoh bidang accountant, pengurusan pejabat. Itu boleh dibuat secara online. Tapi kalau yang melibatkan hard skill, automotif, kimpalan contohnya, kita tak boleh buat secara online. Part yang melibatkan mesin-mesin besar kan? Mesin-mesin besar, semua itulah. Ya? Jadi itu kita punya cabaran bagi JPK lah untuk menangani isu tu. Untuk plan jangka panjang, JPK berdasarkan kepada RMK 12 untuk memperkasa modal insan standing dengan pembangunan modal insan negara maju dan berdaya saing untuk memenuhi keperluan ekonomi negara lah. Jadi kita ada KSM ada 6 trust strategik KSM untuk menjadi peneraju dalam bidang pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang bertaraf dunia. Strategi yang pertama, nak memantapkan, meningkatkan kualiti latihan. Yang kedua, memperkukuhkan kompetensi tenaga pengajar untuk menjadi lebih dinamik dan responsif dengan perubahan persekitaran. Yang ketiga, memantapkan pengurusan sumber manusia. Yang keempat, memperkasa promosi dan publicity serta pengurusan media yang lebih dinamik dan terkini. Yang strategi kelima, meningkatkan kerjasama industri di peringkat nasional. Dan yang keenam, strategi yang keenam, menambah baik dan meningkatkan kualiti standard dan kurikulum jabatan. Ini kerangka blueprint pembangunan modal insan berkemahiran. Kita fokuskan kepada 6 strategi tadilah: tadbir urus TVET, persijilan dan pengiktirafan, pembiayaan latihan, kualiti latihan, kerjasama strategik dan promosi. Itu yang intipati tadi itulah. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Cik Niza.
Macam PPT, pengiktirafan pencapaian terdahulu. Ialah satu kaedah persijilan yang ditawarkan oleh JPK. Bolehkah kita huraikan tentang PPT? Baik. Okey, pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT ataupun Recognition of Prior Learning RPL. Ada sesetengah yang mengenali PPT ni sebagai RPL ya. Jadi PPT ni dia adalah salah satu kaedah untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia yang ditawarkan oleh JPK ya. Dan kaedah ini khusus kepada pekerja yang sedang bekerja ataupun pekerja yang pernah bekerja ya. Mungkin maksudnya ya sekarang dia tidak bekerja tetapi sebelum ni dia pernah bekerja. Okey. Jadi dan golongan ini dia boleh mendapatkan persijilan kemahiran Malaysia ni dalam bidang masing-masing, dalam bidang mereka tanpa perlu mengikuti latihan semula ataupun kena pergi berkursus ke. Tidak, mereka tidak perlu. Jadi apa yang mereka perlu lakukan adalah membuktikan bahawa mereka ini berpengalaman, pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran dalam bidang masing-masing ya, di mana kemahiran dan pengetahuan mereka ini akan dinilai berdasarkan kepada standard ataupun kita panggil NOS ya. Penilaian kemahiran mereka akan dinilai berdasarkan kepada NOS. Okey. Dan kaedah penilaian ini sama ada melalui secara penilaian amali ataupun praktikal, iaitu di mana calon ni diberi satu tugasan dan mereka perlu laksanakan tugasan tersebut dalam masa dan mengikut prosedur yang ditetapkanlah. Ataupun kaedah penilaian secara dokumentasi, di mana pekerja-pekerja ataupun calon ini perlu membangunkan satu portfolio yang mengandungi bukti-bukti kemahiran mereka dalam bentuk dokumen dalam bentuk dokumentasi. So ada dua kaedah di sini, sama ada penilaian amali atau pembangunan portfolio. Jadi calon ataupun pemohon dia boleh pilih dia nak dinilai dengan kaedah penilaian yang mana ya, mengikut kesesuaian mereka. Okey. Dan untuk memohon, individu yang berminat boleh memohon secara online melalui sistem yang kita panggil sistem MySpark ya. Okey, di mana individu ni mereka perlu memilih NOS ataupun standard yang berkaitan dengan bidang mereka lah, dan mereka perlu membuat penilaian kendiri terlebih dahulu ya, berdasarkan kepada standard yang mereka pilih. Sekiranya lulus ataupun penilaian kendiri ni tujuannya adalah untuk menentukan sama ada pemohon itu layak ataupun tidak untuk memohon ya, sama ada keperluan pengetahuan yang mereka ada tu memenuhi keperluan NOS ataupun tidak. Sekiranya memenuhi semua keperluan NOS tu, dia bolehlah memohon. Dan apabila mereka memohon dan permohonan mereka diluluskan oleh JPK, mereka boleh buat bayaran dan seterusnya kami, tanggungjawab kami akan melantik pegawai penilai untuk menjalankan penilaian terhadap calon tersebut. Dan proses seterusnya penilaian, verifikasi dan persijilan lah. Okey. Okey. Jadi Keniza, apakah kelebihan persijilan PPT? Okey, kelebihan persijilan melalui kaedah PPT ya, melalui kaedah PPT, antara kelebihan yang pertama, memperolehi sijil dalam masa yang singkat ya. Jadi singkat kat sini maksudnya calon ataupun individu yang memohon melalui kaedah PPT ni, dia tidak perlu menghadiri kelas, dia tidak perlu menjalani latihan, dia menjalani latihan secara formal. Okey, tak ada. Jadi dia tidak perlu menduduki ujian juga.
Tak ada. Apa yang dinilai adalah pengalaman mereka, pengetahuan dan kemahiran mereka yang sedia ada. Yang sedia ada itu yang dinilai. Okey. Jadi tidak ada, bukan skill baru, bukan pengetahuan baru yang mereka perlu training semula, tidak. Yang sedia ada itu yang akan dinilai. Okey. Yang keduanya menjimatkan kos dan masa. Okey. Penjimatan kos ni maksudnya disebabkan kaedah PPT ni tidak ada elemen latihan, jadi kos dia tidak memerlukan kos untuk menjalankan latihan, tidak perlukan kos untuk menjalankan training ataupun kursus. Tidak ada kos latihan di situ. Jadi kos yang terlibat hanyalah yuran pendaftaran PPT sebanyak RM300 mengikut tahap, per tahap lah, satu tahap. Itu saja. Dan dari segi masa, penjimatan masa tu maksudnya sesi penilaian di antara calon dan pegawai penilai yang dilantik. Perjumpaan tu diatur sendiri oleh calon dan pegawai penilai mengikut kesesuaian masa calon. Dan biasanya bila dia susun sendiri, atur sendiri, penilaian ataupun sesi perjumpaan tu dibuat agar tidak mengganggu waktu bekerja itulah. Dan biasa dibuat mungkin pada hujung minggu ataupun selepas waktu kerja. Jadi dia tidak mengganggu waktu kerja calon. Itu penjimatan dari segi masa lah. Dan masa untuk dapatkan persijilan ni, tempoh dia tak sama bagi setiap individu. Ada yang cepat, ada yang lambat, bergantung kepada individu itulah. Ya. Untuk sijil, anggaran masa, tempoh masa biasa dalam 4 hingga 5 bulan ya, untuk sijil. Untuk diploma, anggaran dalam 7 hingga 8 bulan. Ya, tu anggaran lah secara kasar. Mungkin cepat, mungkin lambat. Bergantung kepada calon juga macam mana cepat penilaian yang dibuat. Ya. Okey. Yang ketiganya dari segi kelebihan PPT ni, peningkatan kerjaya. Okey, dalam industri, kebanyakan majikan di industri semua menetapkan syarat-syarat tertentu untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji contohnya kan. Dan syarat-syarat ni memerlukan contohnya kelayakan formal. Kelayakan formal dia ada mensyaratkan kena ada SKM tahap berapa-berapa untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan gaji. Tidak semua majikan, tapi ada ramai juga majikan yang meletakkan syarat SKM itulah sebagai keperluan syarat untuk kenaikan pangkat. Okay. Yang keempat, memenuhi syarat kelayakan sesuatu pekerjaan. Ini untuk pengambilan pekerja baru lah. Pengambilan pekerja baru sama ada di sektor awam ataupun di industri. Dah ada majikan yang mensyaratkan SKM sebagai keperluan untuk diambil bekerja. Itu kelebihannya lah. Dan untuk PPT fokus kepada pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran. Ya, itu fokus kepada PPT lah. Kaedah Persijilan Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT. Okey. Saya Niza. Jadi pada para penonton yang ada soalan tentang PPT, boleh typekan soalan tu dalam ruangan chat ya, di bawah ni. Kami sekarang sudah sampai ke penghujung webinar ni. Kami berharap webinar ni telah sedikit sebanyak memberikan penerangan dan kesedaran kepada saudara-saudari tentang beberapa inisiatif JPK, terutamanya SDM, PPT dan sebagainya. Sebelum kita berakhir, mari kita sama-sama menonton video promosi SLDN ini.
appointed by JPK to be the industry lead body for digital technology. So one of the role as the ILB is to promote NOS adoption and usage among companies. We also would like to thank JPK for co-organizing this event this morning, and we are happy to note that we have received good participation from the companies. PPV ni ialah personal penilaian dan verifikasi. Kepentingan dia sebenarnya adalah untuk pegawai verifikasi untuk menilai pelajar-pelajar ataupun calon-calon yang ingin mendapatkan SKM dan sijil kemahiran Malaysia. SLDN ni satu program di mana perantis ini boleh dipilih oleh majikan. Maknanya majikan boleh pilih sendiri bakal pekerja dia. So yang pentingnya majikan puas hati dapat staf yang dia nak. Itu lagi penting sebenarnya. Itu yang paling penting. SLDN just now offer to increase our technical skills in terms of like the examples they have given just now, like creative art and so on. I think it's a good idea for us to venture to the technical skills instead of just the knowledge. Apparently we haven't gotten much exposure about this, so we're very happy that MDEC invited us here, and we learned or we discovered a lot of stuff which is correlated with what we do. This is definitely a gem for us to understand our industry better. Jadi saya berterima kasih dengan MDEC dan juga JPK beri peluang untuk saya mendapat satu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai apa yang ada dan apa yang telah dilakukan, dan yang lebih penting apa yang seharusnya dan boleh kita lakukan untuk kemajuan industri digital dalam negara kita ini. Sekiranya saudara-saudari mempunyai pertanyaan tentang program-program hebat JPK, tentunya bagaimana hendak menjadi sebuah syarikat bertalian SLDN, bagaimana hendak memohon sebagai pelatih SLDN, bagaimana hendak mendapatkan sijil SKM dan sebagainya, sila layari pautan JPK iaitu www.dsd.gov.my www.dsd.gov.my. Okay, sampai ke penghujung webinar ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada para panel pada hari ini. Di sana Puan Atika, sama-sama. Cik Nisa dan Cik Karim, dan juga kepada para penonton yang sudi menonton webinar ni. Terima kasih. Sekian. Okay, so how was the session? I hope it was informative. Okay. Semoga anda semua mendapat sedikit sebanyak maklumat mengenai persijilan kemahiran Malaysia. Especially, saya lihat a lot of questions are around the SLDN initiative, right? So, I will compile all the questions, okay, dan berserta dengan jawapan dia, dan I will email to all of the attendees today. Right? So, some of the questions I'm still waiting for the respective officers untuk jawab, supaya jawapan tu betul-betul menepati persoalan yang you all ada. Alright, so tibalah ke masa yang ditunggu-tunggu. Okay, so you guys don't leave yet. We have a quiz session. So kita ada 3 online shopping vouchers to give away today. Jadi are you ready? Okay, so we will begin the quiz in 3, 2, 1. Type in your answer dekat the chat section, okay? Alright, so the first question. Berapakah kaedah atau cara untuk memperoleh sijil kemahiran Malaysia? Okay, so we have a winner. Bunio. Okay, so Bunio is the winner. The first winner for today. Congratulations. So ada 3 terdapat 3 kaedah, which is the first one is SPKM yang merupakan training secara full time lah. And the second one is SLDN, Skim Latihan Dual National, ataupun National Dual Training System, dan juga yang terakhir kita ada PPT ataupun Recognition of Prior Learning, RPL. Okay, we go to the next question. So, berapakah bilangan maksimum perantis yang boleh dilatih oleh seorang tenaga pengajar SLDN?
Alright, so it has to be ABC, yeah? Okay, so let's see. So the answer is C. So let's see who's the quickest to answer. Maggie. Alright. Congratulations, Maggie. Okay. So the answer is 25. Okay. And we go to the last question. Untuk program perantis di bawah SCLDN, berapakah peratusan dari segi kandungan teori? Okay, so we have Tinesh. Tina Heswari. Tina Heswari. Okay. So for Bunyo, Maggie and Tina Heswari, congratulations. Don't forget to leave your chat. Can you DM me privately at the chat section? Only send the chat to me. Okay. So please send me your chat for all the winners. Alright. So hopefully you guys have a good session. Dan itulah, I mean when we talk about TVET, it is something yang we always think about it as second kita panggil kaedah kedua ataupun second route for us to upskill, to reskill, to get our education. Tapi sebenarnya nowadays TVET ni is given a very good review and spotlight tu kepada TVET sebab it is more about skills nowadays. Alright, so wait for the email compilation of all the Q&As. Okay, and have a good day and stay safe everyone. Bye.